Assalamualaikum, Keke di sini. Okey, untuk Kak Kek Kak Kuih hari ini Keke akan ajar korang cara-cara nak membuat tak telur. Okey, tak telur ni ikutkan bukan sesuatu yang pelik. Kita dah biasa jumpa sebenarnya, cuma kita tak biasa jumpa orang buat sendiri. Okey, kalau ikutkan masa Keke kat Terengganu, hampir setiap hari Keke beli tak telur ni dekat pasar. Memang favourite sangat. Tapi Keke tak pandai nak buat pun. Masa tu Keke tahu beli je, jadi Keke pun belilah setiap hari. Okey, sebelum tu Keke nak ucapkan terima kasih dekat korang yang dah like, subscribe dan share channel Kak Kek Kak Kuih. Tanpa korang semua, siapalah Keke ni kan. Dan Keke juga nak bagi tahu, nak war-warkan yang Keke dan juga rakan Keke, kami ada buat FB live host yang mana kami mempromotkan air fryer buat masa ni. Jadi untuk program malam ni Keke akan gunakan air fryer untuk membakar tak telur. Apapun untuk petang ni dekat rumah Keke dah buat tak telur menggunakan oven. Sebabnya bila time live host tu Keke akan bagi tahu channel Keke. Keke akan bagi tahu resepi tu boleh dapat di mana, di YouTube Keke. Jadi Keke tak naklah nanti orang tercari-cari tapi Keke belum upload kan. Jadi untuk petang ni Keke upload dulu video Keke sebelum Keke live malam nanti. Okey, apa pun tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey? Okey, mula-mula kita masukkan kita punya margarine ataupun butter kita. Ini adalah sebanyak 100 gram. Kemudian kita akan campurkan dengan 35 gram gula icing. Okey, kita campurkan je. Okay. Kalau nak dia halus, ayaklah dulu. Okey, kita akan campurkan sebati. Okey, yang ni memang agak berketul. Sebab saya tak jumpa saya punya ayak, tapi orang nak mudah ayaklah. Okey. Nanti bila kita uli pun dia akan hancurlah juga. Okey, dia tak akan jadi berketul macam ni. Tapi ambil masa lah sikit kan kalau dia nak bercampur. Okey, kemudian kita masukkan kita punya sebiji telur ni. Okey. Lepas tu kita dah masukkan kita punya telur, kita hancurkan telur kita dengan gula dan juga kita punya margarine tadilah. Okey. Telur tu sebiji je cukup dah. Okey, tak perlu banyak. Lepas tu kita akan masukkan kita punya esen vanila sedikit. Okey. Nak bagi hilang bau lah. Okey. Okey. Selepas tu kita masukkan tepung gandum. Ni tepung serbaguna, tepung gandum biasa 200 gram. Kita kacau sebati. Okey, ini dia lembik-lembik lagi. Saya tak mau pakai tangan lah. Nanti dia dah sebati baru saya uli pakai tangan. Kalau korang tak nak pakai tangan, korang boleh guna mesin. Lagi bersih lah kan. Tak adalah dia nak melekit-lekit kat tangan kan. Tapi kalau nak makan sendiri terpulang lah. Korang nak pakai tangan ke, nak pakai apa kan. Okey, ni dia dah kering sikit. Jadi saya akan uli pakai tangan lah. Uli sebati ya. Yang ni tangan kanan, okey. You all akan tengok daripada arah bertentangan. Okey, jangan salah sangka pula. Ingat saya pakai tangan kiri pula. Okey. Sampai jadi satu dough lah. Okey. Okey, dough kita dah sebati. Okey, tengok. Lepas tu kita punya dough ni dah sebati, kita akan wrapkan dengan plastik. Tak kisahlah korang nak pakai plastik wrap ke, plastik biasa ke. Kita akan simpan dalam peti ais lebih kurang sejam ke 2 jam ikut korang lah. Kadang kita terlajak masa pun tak apa juga. Okey. Kalau korang tak nak masuk dalam peti ais, tak nak perap dia pun tak apa. Tapi dough tu akan, masa korang bentuk dia macam agak lembik sikit lah. Okey. Jadinya biasanya memang kita simpan dalam peti ais kejap. Kita nak bagi dough tu lebih kukuh lah. Okey. Jadi sekarang kita bungkus dulu, kita simpan dalam peti ais. Okey, ni dough kita yang dah sejuk tadi. Okey, kita keluarkan. Kita ambil lah sejemput-sejemput bersama mana kita nak. Kita pakai acuan aluminium ni. Terpulang kita nak pakai saiz besar ke saiz kecil. Yang saya pakai ni saiz sedang. Okey, kita masuk je dalam ni. Lepas tu korang boleh buat manual. Korang ratakan keliling. Okey. Korang boleh ratakan keliling pun boleh. Okey, tak ada masalah.
Kalau korang rajin, korang ratakan keliling pakai tangan. Okey. Kalau korang ada pressure untuk tart tu, korang boleh guna tu. Okey. Saya ada juga yang pink-pink tu, saya beli 100 lebih tapi akhirnya saya tak pakai pun. Okey, jadi sebahagian daripada koleksi saya. Okey, kalau korang tekan pakai tangan dah macam ni kan, nanti tepi-tepi ni korang buang lah. Okey. Kulit ni jangan tebal sangat, jangan nipis sangat ya. Okey, korang ini kalau korang buat manual lah. Okey. Tepi-tepinya korang buang. Lepas tu korang rapikan. Okey. Lepas tu cucuk je dengan garpu. Okey. Okey, dah siap dah. Buatlah kemas-kemas sikit. Okey, saya buat ni saya memang janji siap lah kalau untuk saya makan sendiri kan. Tapi memang yang ni saya tak dijual lah. Saya makan untuk sendiri. Okey. Tak pun. Ini saya ada beli kat bakery. Okey, yang belakang ni untuk saiz lagi besar. Yang ni untuk saiz standard ni lah. Okey. Kalau pakai ni, korang jemputkan dia. Tak perlu terlalu besar pun. Okey. Letak kat bawah dia ni. Lepas tu ambil ni, korang tekankan je. Okey. Yang kayu ni saya beli baru berapa ringgit, saya pun tak ingat. Tapi macam tak sampai 10 ringgit pun. Okey. Korang just tekankan dia dekat korang punya adunan tart tu. Okey. Lepas tu korang cabutkan dia. Okey. Dah jadi kan? Okey, lepas tu yang lebih-lebih tu korang buang lah tepi ni. Korang nak pakai pisau ke, pakai tangan ke. Okey, buang je. Okay, kalau korang rasa macam okey, tebal kan? Nampak tebal? Okey, tak apa, korang boleh tekan lagi, nipiskan dia. Bagi nipis lah. Okey. Tebal pun tak sedap. Okey. Tekan je lagi. Okey, lepas tu sabut. Okey, dah jadi kan? Okey. Lepas tu ambil garpu ni macam biasa. Cucukkan dia. Okey, dah buat sampai habis. Okey. Okey, kita punya shell dah siap. Kita dapat 12, 24, 25, 26 dan 78. 28 pieces untuk saiz ni. Okey. Kita akan bakar dalam oven kita 160 darjah dalam 20 minit macam tu. Okey. Okey, dah masukkan shell kita dalam oven. Okey, kita bakar tadi saya kata 160 darjah dalam 20 minit. Andai kata dia tak berapa masak, you all boleh tambahkan lagi masa lah. Dalam lagi 5 minit macam tu. Okey. Okey, kita punya pastry dia dah masak dah. Okey. Kalau korang nak tahu dia masak ke tak kan? Okey, panas lagi, saya nak terbalikkan pun panas. Okey, nanti kita akan terbalikkan lah. Okey, kalau korang nak tahu dia dah masak ke belum, bila korang terbalikkan dia tertanggal tu maksudnya dia dah masak. Okey. Okey, macam tu. Okey, maksudnya dia dah masak. Kalau macam korang terbalikkan dia tak tanggal, maksudnya dia belum masak lagi. Okey. So, yang ni kita akan sejukkan dia. Nanti kita akan letak dia punya topping lah. Okey. Okey. Kita punya air dah sejuk. Okey. Kita akan campurkan dengan ni air gula tadi Kita akan campurkan dengan 1/4 cawan susu sejat. Kalau tak nak susu sejat, korang boleh pakai susu full cream ke apa pun boleh juga. Okey. Campurkan je. Okey. Lepas tu tuangkan kita punya 3 biji telur yang tadi kita dah pukul kan. Okey, tuangkan je. Jangan risau dia berketul ke apa, nanti kita akan tapis dia. Okey. Kacau manja-manja. Okey, jangan lupa kita punya esen vanila. Okey, untuk menghilangkan bau telur. Okey, banyak sangat okey. Jangan takut dia berbau, sebabnya nanti kita akan tapis dia untuk memastikan pusat telur tu tak ikut sekali lah. Okey, untuk pastikan adunan kita lebih halus dan harum. Okey. Dan kita kacau sebati. Okey, warnanya ni pucat kan? Jangan risau, kita ambil pewarna kuning. Korang nak kuning lemon ke kuning telur pun boleh je. Letakkan. Yang ni saya pakai kuning lemon. Okey, kalau korang nak pakai kuning telur pun boleh juga. Tak ada masalah. Kita tujuan dia nak bagi naik seri. Okey.
tukang kuning sangat kan, takut pula nak makan kan. Okey. Ni dah cukup. Sekarang saya akan tapiskan dia dengan penapis ya. Korang boleh gunakan apa-apa penapis je. Tak kisahlah korang nak guna penapis plastik ke besi ke, okey. Asalkan dia boleh menyaring kita punya adunan. Okey. Tengok dekat situ dia punya pusat telur yang berbau hanyir semua tu akan tertinggal dekat sini. Nampak? Ada kan? Yang tu dia tak akan ikut sekali. Jadi kita tak perlu risaulah pasal dia punya bau hanyir. Okay, dah siap. Kita akan tuangkan dalam kita punya shell type. Kita panaskan dulu oven kita. Tadi suhu 160 darjah Celsius. Okey, kita biarkan dia panas dulu. Sementara tu kita tuangkan adunan telur kita ni kat dalam kita punya shell type ya. Ni kita dah letakkan dalam shell. Okey, sekarang kita akan bakar 160 darjah Celsius 20 minit macam tu lah. Okey, 15 hingga 20 minit. Okey. Kalau korang suka dia burn lebih lama sikit lah. Okey, kita bakarkan dia dulu. Okey. 15 hingga 20 minit, suhu dia 160 darjah Celsius. Okey, ni tak telur saya dah siap. Nampak ya ada beberapa yang berbeza. Okey. Korang tengok kalau yang macam ni, okey, dia cantik macam ni, okey, dia memang masak sempurna lah, okey, dia tak ada kembung-kembung. Okey, kalau yang ada macam ni kan, dia melekat pula. Okey, nampak tak? Tak cantik macam ni kan? Yang ni sebab dia dah overbake, okey. Jadi dia akan jadi kembung macam belon. Bila dia dah sejuk dia akan kempis dan jadi tak berapa cantik kan. Okey, jadi bila bakar tu korang kena tengok-tengok jugalah, okey. Yang elok yang macam ni lah. Ikutkan dia licin je. Okey, cantik dan berkilat. Okey, tengok tu bahagian, sebab saya punya oven tak sekata, jadi bahagian tengah tu dia jadi macam belon-belon, tapi bahagian tepi okey, dia elok. Okey. Sangat mudah dan sangat ringkas. Cuma makan masa kita sikit lah. Okey, bukan sikit, agak panjang juga masa untuk kita membuat dia punya crust. Apapun, hasil dia memang kita sangat puas hati. Okey, ni tak telur yang Keke buat. Okey, ni memang Keke punya kegemaran sangat. Jadi, untuk malam ni kita akan gunakan air fryer untuk buat dia. Dan kalau pakai air fryer, dia lebih cantik. Dekat atas dia, dia akan lebih terbakar. Okey, macam ni sebab kita pakai oven. Tahap pembakaran dia memang agak standard lah. Okey. Jadi kita nak ucapkan terima kasih dekat korang yang dah menonton dari mula sampai habis. Okey, Assalamualaikum. Bye.